أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم يسر ولا تعسر بتم بخير أمين أمين يا رب العالمين قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم. Baik, kita akan menyambung bacaan kitab kita, kitab Safinatun Najah pada bahagian yang ketiga, fasal salis. Ini bahagian yang ketiga. Masih dalam perbincangan bab 1 berkaitan bersuci, yakni Kitabut Taharah. Kita masih lagi dalam bab perbincangan Kitabut Taharah. Sebab apa bab ni dia agak panjang sikit sebab dia berkaitan dengan cara ataupun kaedah dan syarat sah dan sebagainya dalam bab bersuci. Baik, qala musannif rahimahullah taala amin amin ya rabbal alamin, kata pengarang kita dan menyambung daripada bacaan kita insya-Allah. Yang semalam kita dah recap sikit, semalam kita dah berbincang tentang apa itu makna taharah ataupun apa itu makna bersuci. Dan kita dah membincangkan juga keutamaan yang ditunjukkan oleh daripada tajuk berkaitan taharah. Kenapa didahulukan perbincangan bersuci ataupun taharah ini dalam hampir kesemua perbahasan kitab fiqh dimulakan berkaitan taharah. Kenapa? Semalam kita dah cerita dah. Dan kemalam juga kita dan sempat untuk recap sekejap berkaitan makna dan kepentingan taharah. Baik, untuk malam ni kita akan menyambung pada bahagian yang kedua berkaitan taharah, yakni hukum bersuci. Apakah makna dari segi hukum bersuci? Hukum bersuci daripada hadas dan najis adalah wajib secara ijma' ulama. Baik, yang pertamanya disebut apa makna hukum bersuci? Hukum bersuci daripada hadas dan najis adalah wajib secara ijma'. Maksud ijma' ni semua ulama bersepakat, maka dalam bab bersuci ini adalah hukumnya adalah wajib. Baik, daripada apa? Daripada hadas dan juga najis. Apa makna hadas? Apa makna hadas? Hadas bermaksud kekotoran. Hadas ni bermaksud kekotoran. Itu makna hadas. Najis ni najis lah. Sama ada yang kencing ataupun tai ataupun apa-apa bentuk yang berbentuk najis. Maka ingat, hadas adalah sesuatu benda yang bersifat pada kekotoran, yang mengkotorkan benda yang secara ninya tak nampak. Hadas ni kekotoran yang kadang-kadang tak nampak dari segi mungkin datang ketika datangnya haid ataupun baru keringnya haid ataupun darah nifas. Maka nampak tak tuan-tuan? Tak nampak. Apa lagi? Contohnya keluar air mani, maka tak nampak tak keluar air mani. Orang nampak tak? Orang lain tak nampak. Tapi dia dikira dalam keadaan yang sedang berhadas, cuma bezanya ada hadas besar dan adanya dalam keadaan hadas kecil. Caranya maka wajib dengan kaedah bersuci. Maka malam ni kita akan berbincang berkaitan bab bersuci. Sebab tu saya kata agak mustahak disebabkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila melibatkan soal bersuci ini, dia mentasahihkan atau dia menjadi satu kata kunci kepada nak mengesahkan ibadah kita terima ke tak terima ataupun valid ke tak valid. Contohnya tuan-tuan tahu mesin tempat bank di mana, tapi tuan-tuan tak ada kad nak pergi cucuk duit. Kad tu sebagai alat. Walaupun dalam akaun tuan-tuan ada duit, dalam akaun ni ada berpuluh-puluh juta, tapi tak ada kad, Maybank to you pun tak ada. So tidak ada alat yang nak menjadikan benda itu boleh untuk dimasuki. Alat ataupun anak kunci untuk mengesahkan ibadah tersebut, maka pengesahan kepada ibadah adalah di antaranya berkaitan bersuci. Maka disebut dalam kitab Idaman Penuntut, taharah adalah anak kunci dan syarat sah salat. Kenapa pentingnya taharah, yakni bersuci? Sebab dia merupakan anak kunci kepada salat. Macam kita bincang semalam, kalau semayang tak ada wuduk, tak adanya dalam keadaan dia bersuci, maka tidak sah solat dia. Dia tibai 300 rakaat pun tak boleh jadi apa. Tidak ada faedah disebabkan syarat sah solat di antaranya mestilah dalam keadaan yang bersuci. Maka sebab tu ulama membincangkan kenapa perempuan yang uzur syar'i tidak boleh untuk duduk di masjid ataupun surau.
Nah, disebabkan berkaitan, bukan dia kata ustaz kami bukannya meleleh pun, kami pakai alat-alat yang dah canggih dah. Kalau dulu, zaman dulu mungkin depa pakai kain, depa pakai alat-alat yang dari segi secure-nya tak safe sangat. Tetapi dia kata ustaz sekarang kami dah pakai pad-pad yang dah tak bocor dan sebagainya. Dia bukan soal pada zahir kotor tersebut, tetapi dalam keadaan tubuh yang tidak dalam keadaan yang a good side lah, dari segi untuk kita nak masuk dalam tempat-tempat yang mulia dan suci tu. Di situ perbahasannya. Baik, taharah wajib hukumnya ke atas setiap mukallaf. Apa makna mukallaf ni? Orang-orang yang tertaklif dengan hukum syariat. Orang-orang yang dah wajib ikut daripada apa yang ajaran yang sepatutnya lah. Maksudnya kena semayang. Bila dah mukallaf ni, kalau apa syarat mukallaf pula? Di antaranya dua, ulul ahlam wan nuha. Yang pertama ulul ahlam wan nuha, orang yang baligh dan orang yang berakal. Baligh dan berakal. Ada orang yang dia dah baligh, umur 15 tahun, 14 tahun tapi belum berakal. Dalam mazhab Syafi'i mudah, dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, kalau perempuan apa ukuran baligh dia? Ketika datangnya haid. Orang perempuan senang nak tahu baligh ni apa? Ketika datangnya haid. Datangnya haid ni umur yang berbeza-beza. Kadang-kadang ada orang yang berumur 11 tahun dah mai haid. Ada orang yang 9 tahun pun yang dah mai haid. Ada orang yang saya jumpa baru ni, sahabat saya dia terlibat dalam doktor perubatan. Dia kata ustaz, budak-budak sekarang ni advance, kadang-kadang umur 8 9 tahun pun ada yang dah datang haid. Maksudnya dia dah mencecah pada umur baligh. Bila baligh ni apa? Wajib ke atas dia tertaklif ataupun dia ni mukallaf dengan hukum-hukum syariat. Adapun ada orang yang dari segi umur lelakinya pula, lelaki tak mahaid. Jadi macam mana pengesahan ataupun pentasihan nak mengesahkan kata dia ni dah baligh? Maka dalam mazhab Syafi'i menyebut ada beberapa tanda, di antaranya mimpi basah, di antaranya berubah suara, dan di antaranya tumbuh bulu ari-ari, dan banyaklah ada beberapa dari bentuk benda yang lain yang menjadikan sama ada orang itu disahkan baligh ataupun tidak. Baik. Dan yang keduanya, selepas baligh mestilah kawan seorang yang mukallaf itu dia berakal. Kena berakal. Kalau tak ada akal maka tak ada nilah. Walaupun dah umur dia, kita tengok umur 20 tahun dah tapi tak semayang. Cek tengok dia tidak berakal, maka tidak tertaklif hukum syariat ke atas dia sebab dia dah terlepas daripada orang yang mukallaf. Sebab tu ingat tuan-tuan muslim-muslimat, fatrah sekarang ni bila Allah bagi kita ada banyak masa dengan keluarga, apa salahnya tuan-tuan cuba duduk dengan anak-anak, kita cuba tanya dia semayang berapa rukun dia. Tanyalah anak berkaitan hukum-hukum. Sebab kalau anak kita masih 10 tahun, 9 tahun, 8 tahun, alhamdulillah. Tapi kalau anak kita dah umur 18 tahun, 17 tahun, 16 tahun, yang ketika tu kalaulah dia tak tahu berkaitan, kalau anak perempuan kita tak tahu berkaitan haid, berapa tempoh darah haid, apa itu istihadah, apa itu darah nifas. Kalau dia tak tahu tuan-tuan kena ingat satu, maka tuan-tuan sebagai mak ayah kita sedang menanggung dosa di atas kejahilan anak kita. Dia kata ustaz apa hal pula kami hantar anak kami pi kelas kafar lah, kami hantar anak kami pi kelas ni sekian-sekian. Tak tuan-tuan, still dia adalah tanggungjawab kita. Allah sebut dalam surah Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, peliharalah diri kamu wa ahlikum, dan orang di bawah jagaan kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu kena jaga. Ambillah ruang-ruang waktu ni soal ni, tanya anak-anak, kita buat kuis ke anak-anak dalam rumah agar semua boleh dapat faedah dan manfaat bersama insya-Allah. Takut Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab dia, menjadi satu perbuatan dosa kepada mak dan ayah yang membiarkan anak-anak yang dah naik mencecah umur baligh tetapi tak tahu nak apa lagi. Maksudnya tanya rukun semayang ke laut, tanya Quran tak boleh nak baca, tanya berkaitan puasa tak erti, tanya bab zakat tak tahu. Maka ingat saat ketika anak mencecah umur yang dah mukallaf, maka kalau tak selesai yang tu, mak ayah tanggung dosa.
Berhati-hatilah tuan-tuan, sayanglah. Ada dalam kalangan kita yang semayangnya cukup, sedekahnya banyak, hajinya dah pi, Qurannya baca lancang, tapi hari-hari dia tangguh dosa disebabkan dosa daripada anak-anak yang tak faham berkaitan ilmu agama. Maka jelas jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mukallaf ni makna taharah ni apa? Taharah ni maksud benda yang bersifat bersih. Taharah ni makna suci ataupun bersih. Baik. Dan disebut oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti disebut dalam kitab Asy-Syabah wa An-Nadhair. Dalam kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, dia kata apa? Sesiapa yang yakin dia dalam keadaan bersuci dan syak berhadas. Ni keadaan dia. Imam Jalaluddin As-Suyuti disebut apa? Sesiapa yang yakin dia dalam keadaan suci dan dia syak. Dalam keadaan dia yakin tu dia syak juga. Aku ni dalam keadaan kotor ke tidak ni? Maka ketika itu dia adalah suci. Okey, dia ada dua keadaan. Gini, saya bagi contoh mudah. Yang pertama, Imam Jalaluddin As-Suyuti dia kata, kalaulah kita keadaan pertama, situasi pertama, kita rasa yakin dan syak. Maksudnya dia bermula dengan yakin. Yakin tu lebih besar. Dia yakin dalam keadaan bersuci dan syak. Dalam masa yang sama tu dia syak juga. Aku ni bersih ke tidak? Aku ni sekian-sekian ke tidak? Maka kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, maka hal keadaan ketika itu, maka dia dikira sebagai orang yang bersuci. Orang yang tak perlu untuk dia nak pi berhadas lah, nak pi bersuci lain, sebab dia dalam keadaan suci dah. Keadaan kedua, kalaulah dia rasa yang pertamanya dia syak. Maksudnya dia duduk tu dia kata, sesiapa yang yakin, maksudnya macam ni. Kalau dia yakin itu dalam keadaan dia bersuci dan dia cuma syak dia berhadas, maka dia adalah orang yang bersuci. Tetapi dia ini yakin dalam keadaan dia berhadas. Yang pertama macam ni. Keadaan dia yang pertama, bila dia yakin dia bersuci dan dia cuma syak berhadas, maka dia lebih berat kepada yakin dia bersuci. Tetapi kalaulah dia ini orang yang yakin dia dalam keadaan berhadas, cuma dia syak aja kata mungkin aku ni bersuci, maka yang yakin itu lebih kuat, maka ketika tu keadaan kedua wajib ke atas dia kena pi bersuci. Faham tak tuan? Gini, kalau saya pun susah. Keadaan pertama, dia yakin dalam keadaan dia yakin dia suci. Yang kedua, dia rasa yakin kata berhadas. Baik, yang pertama dia yakin kata dia sedang dalam keadaan bersuci, dia cuma syak saja berhadas, maka yang pertama ini dia tidak perlu untuk pi nak bersuci dah. Sebab dah memang syak duduk pada yakin tadi. Tetapi kalaulah dia duduk rasa pada yakin dia berhadas, maka ketika tu wajib ke atas dia kena Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kena bersuci. Ni just dalam perbahasan yakin dan juga syak. Yakin dan juga syak. Baik, kata Abu Al-Baqa dalam kitab dia kata apa? Makna yakin ini adalah orang yang dia berpegang ataupun orang yang kukuh pendiriannya dan tetap. Dia bukan makam rasa. Aku rasa tadi macam kentut atau tak boleh dia rasa. Maka dia mesti yakin ni dia lebih daripada syak. Yakin ni lebih daripada zon. Yakin ni dia lebih daripada yakin ni dia lebih daripada syak, dia lebih daripada zon, dia lebih daripada waham. Semalam kita dah bincangkan apa tu waham, apa itu zon. Kita dah bincang dah semalam. Jadi yang pertama kena faham yakin ini adalah yakin dia duduk pada tempat yang paling tinggi. Okey, baik. Baik, syarat wajib taharah ada 10 syarat wajib taharah. Yang ni kena tulis. Kena tulis, tuan-tuan yang tengah pegang telefon, tulis di telefon. Tuan-tuan yang pegang kertas, tulis di kertas. Cuma saya sarankan, boleh tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tulis dalam Facebook dulu, nanti baru tengok nota tu dan salin.
Sebab apa saya suruh tulis dalam Facebook ni? Sebab kalau tuan-tuan tulis dalam kertas ataupun nota masing-masing, maka dia hanya kekal untuk kita. Tetapi kalau kita tulis di Facebook, automatik dia manfaat untuk semua. Simple ya. Tulis juga. Tapi bila tuan-tuan tulis di buku masing-masing, dia hanya untuk kita. Tetapi kalau kita tulis dalam ni, maka 300 orang yang dengar ini akan dapat faedahnya. Dia mungkin main lambat, dia nampak syarat pertama, syarat kedua, syarat ketiga, syarat keempat, maka semua dapat pahala insya-Allah. Maka ada 10 syarat wajib taharah. Yang pertama adalah mesti orang yang nak wajib taharah ini, orang yang wajib bersuci adalah orang yang beragama Islam. Wajib beragama Islam. Dia kata macam mana ni? Dia kata, ustaz, jiran saya beragama lain. Agama Hindu, agama Buddha, agama Kristian. Saya tengok ustaz, dia tak pernah pun bersuci. Memang dia tak bersuci sebab tak wajib ke atas dia untuk taharah, disebabkan dia bukan beragama Islam. Maka syarat yang pertama, mesti beragama Islam. Yang kedua, mestilah berakal. Budak-budak yang tak berakal, jangan duk buat gelong. Balik lagi dia kata, dia abang kat anak dia ni mandi wajib lagi. Anak ni jangan duk buat gelong lagu tu. Syarat yang kedua, mesti berakal, sempurna akal. Jangan duk kata, dia kata, ustaz, anak saya ni walaupun dia ni autism, walaupun dia ni, tapi dia ada akal. Memang dia ada akal sebab dia manusia. Tetapi akal dia sempurna ke tidak? Maka harus kena faham. Yang ketiga, mestilah dalam keadaan yang dah baligh. Dah baligh. Mesti dah baligh. Ulul ahlam wan nuha, baligh dan juga berakal. Mana baligh tadilah kalau perempuan ketika datangnya haid, adapun pada lelaki ketika datangnya mimpi basah ataupun nampaklah beberapa tanda-tanda yang disebutkan di dalam kitab dalam mazhab Syafi'i. Yang keempat, ketika berhentinya darah haid dan nifas. Yang ni berhati-hati. Banyak kakak-kakak, abang-abang, abang-abang pula dah bila abang haid. Banyak kakak-kakak, adik-adik kita, ibu-ibu kita yang kadang-kadang dalam bab ni mungkin terlepas pandang ataupun ambil mudah. Contohnya haid berhenti, keringnya haid dia pada waktu pukul 1 petengah hari ataupun 1 petang. Tapi dia tangguh daripada dia bersuci, dia selesaikan taharah sampailah pukul 6 sampai pukul 5. Walhal ketika tu adanya waktu solat zuhur, maka dia terlepas salah satu daripada solat zuhur disebabkan benda yang menangguh-nangguh daripada ketika daripada tempoh kering tadi, dia masih lagi tangguh. Dia kata, ustaz, macam mana kami nak tahu? Sedangkan haid ni dia main dalam keadaan yang berbeza-beza. Haid ni bulan ni dia main 10 hari, bulan depan 9 hari. Maka ambil daripada kebiasaan. Biasanya berapa? 9 hari yang biasanya berhenti dah. Kita pun cek kering dah, tak ada titisan dan sebagainya, maka cepat-cepat kita. Dia kata, ustaz, macam mana pula lepas dah bersihkan masih ada titisan? Maka tak ada masalah, buat bersih, bersuci lagi sekali. Ni dia pandai, dia saja, dia tunggu sampai kadang-kadang sampai 3-4 hari dah kering pun dia kata tak apa, nak main lagi kot. Tak boleh. Maka ketika berhentinya darah haid dan nifas, maka wajib kena segera untuk dia bersuci. Yang kelima, ketika masuknya waktu. Apa makna masuk waktu? Ketika masuknya waktu solat, ataupun masuknya waktu untuk menunaikan ibadah-ibadah yang lain. Contohnya pada bulan Ramadan, ketika mana kita tengok kita dalam keadaan yang mungkin berhadas, maka kena segera bersuci kalau boleh sebelumnya untuk kita sahur tu selesai siap-siap. Yang keenam, tidak tidur. Maksudnya syarat wajib ni dalam keadaan tak tidur lah. Janganlah orang tengah tidur tu kita pergi angkat dia, usung masuk bilik air bagi dia bersuci pula, tak boleh. Sebab dia tidak termasuk dalam syarat wajib. Yang ketujuh, tidak lupa. Mestilah dalam keadaan orang itu yang waras. Yang ke-8, tidak dipaksa. Tak boleh duk paksa-paksa. Pergi jumpa jiran kita yang bukan Islam, abang kena hang bersuci. Hang tak bersuci lagi, aku sekian-sekian lagi, aku katok hang lagi, tak boleh. Yang ke-9, ada air ataupun debu, yakni untuk tayammum yang suci.
Yang ke-10 berusaha melakukan taharah setakat yang boleh, yang mungkin ada benda-benda yang terhalang. Contohnya macam ada kawasan kita ada masalah air. Kawasan kita ada masalah air, ada masalah air, jadi tak bolehlah kita nak guna macam keadaan kadar yang biasa. Maka ketika tu berusahalah untuk melakukan taharah pada sekadar yang termampu. Jangan bersungguh beria sangat sampai menzalimi hak orang lain. Macam sekarang lah, fatrah sekarang bila dia panggil panic buy. Orang pakat duk takut lockdown lah sebagainya, maka pi beli barang, maka jangan sampai zalim pada hak orang lain. Masya Allah, sahabat saya Nang Bilami pun ada, Masya Allah, hebat ni. Jadi jangan sampai zalim hak orang, pi beli makanan. Saya tengok baru ni dia beli apa ni, telur tu sampai 7-8 karton tu. Dia ni jin ke apa kan, makan telur banyak sangat. Bukan kata salah nak beli tu, tapi cukuplah ambil 30 biji tu cukup. Saya rasa dalam tempoh berkurang 14 hari ni dalam kawalan pergerakan ni. Ini dia pi tibai tuan-tuan sampai berkata-kata. Kita tengok, ya Allah, ni nak jamu hantu raya ke apa kan? Jangan. Sebab kadang-kadang mungkin ada orang yang itu je yang dia mampu nak beli sardin mahal. Dulu orang kata orang susah makan sardin. Lah dak tuan, makan sardin tu kira orang kaya. Sebab bekas sardin tu yang normal tu, yang brand cak ayam tu, dekat 4-5 ringgit. Kalau telur 4 ringgit boleh beli 10 biji. 10 biji boleh 10 kali makan. Maka janganlah kita beli, itu adalah asasi untuk orang-orang susah. Dia tiba 7 karton saya tengok tu dia. Kita kata ini apa cerita ni banyak sangat kan. Cuma saya bersangka baik waktu tu, kata mungkin dia nak sedekah bagi ke orang juga kot kan. Tapi hatta kalau nak bagi ke orang pun janganlah ambil sampai habis. Waktu saya pergi hari tu, siap ada orang tu dia ambil Maggi tuan-tuan, sampai 4 kotak Maggi dia ambil. Kita tengok tu dia ni nak buka store Maggi ke apa kan. Baik dia suruh dia beli terus syarikat Nestle kan, syarikat Maggi tu terus. Janganlah sampai kita zalim hak orang, ambil sekadar yang perlu. Beras ambil sekampit juga. Kita kira-kira sehari kita makan 1 kilo, mungkin perlukan dalam 10 kilo dalam tempoh 10 hari ni, cukup 10 kilo atau lebihkan sikit 15. Ini sampai beli 5 tan nak buat menatang pun tuan. Jangan sampai zalim. Maka sama dalam bab taharah, berusaha sekadar mana yang boleh, jangan sampai kita zalim hak orang. Baik, cukup 10. Saya ulang, Islam berakal, baligh, berhenti darah haid ataupun nifas, masuknya waktu, tidak tidur, tidak lupa, tidak dipaksa, ada air ataupun menggunakan debu untuk tayamum, dan yang terakhir yang ke-10 berusaha melakukan taharah sekadar yang termampu. Baik, alat-alat bersuci. Alat-alat untuk bersuci ada beberapa benda. Alat-alat untuk bersuci ada beberapa benda. Baik, yang pertama, ada 3 jenis alat untuk bersuci. Bersuci daripada hadas ataupun najis tadi ada 3 alat. Yang pertama, alat yang paling banyak digunakan, alat apa? Yang disebut dengan air mutlak. Ayat mutlak ada apa tuan? Kita belajar ke sekolah dulu kena hafal. Ayat mutlak ada apa? Ada 7. Air mutlak ada 7. Dalam pembahagian air mutlak pula ada 2 bahagian. Saya duduk bersilam tu lenguh lagi. Okey, alat-alat untuk bersuci yang pertama adalah air mutlak. Air mutlak ada 7 jenis. Air mutlak ada 7 jenis. Daripada 7 jenis air mutlak terbahagi kepada 2 bahagian. Bahagian pertama, air yang turun daripada langit. Air yang turun daripada langit. Yang pertama adalah air hujan. Tadi sebahagian tempat kita tengok di Shah Alam hujan, alhamdulillah. Di Sungai Tani pun dihujan rintik-rintik air bergelora tadi. Jadi alat yang pertama, yakni air mutlak, dalam pembahagian yang pertama air yang turun daripada langit, yang pertamanya adalah air hujan. Yang kedua adalah air salji yang telah cair. Dia macam ni. Asalnya air hujan juga, tapi disebut dengan air salji. Bila air tu turun, cuaca yang dah terlalu sejuk, maka dia jadi bentuk salji. Bagi air salji tu bila dia cair, maka dia adalah air yang masuk pada bahagian yang pertama, air mutlak.
Dulu kecil-kecil saya selalu duk mengimpi-impikan lah. Seronok kalau negara-negara sejuk, duk negara sejuk. Saya selalu duk impi macam tu. Tapi tuan-tuan, hari ni alhamdulillah saya syukurlah. Kita negara Malaysia tak sejuk macam negara-negara macam Antartika, Ireland, negara-negara yang turun salji. Oh tuan-tuan, sejuk ni terus terang kata saya bukan orang yang sesuai dengan dengan keadaan yang terlalu sejuk lah. Macam saya setiap kali kalau saya duduk di Mesir pun, waktu dulu 3 tahun duduk di sana, memang kalau musim sejuk ni tuan, duduk dalam lihaf je lah bergolek. Sejuk tuan. Lepas tu saya pula jenis orang tak tahan sejuk. Saya tahan panas, tapi saya tak tahan sejuk. Bila sejuk ni badan ni akan jadi, kulit ni akan kering, mulut ni akan melupas. Lepas tu saya duduk panas. Lepas tu kulit saya elok lah. Kulit saya hitam ni pun pada beda duduk tempat panas-panas banyak kan. Waktu dalam UPNM Laskar dulu pun banyak duduk kawan berjemur. Maka mungkin kulit saya ni sesuai dengan panas. Waktu kecil-kecil tu kan, saya duduk mimpi ni. Dia kata, kalau ada salji seronok, boleh bawa bekas susu tu, tuang boleh buat air kacang. Pandai merepek kan. Tapi boleh tak? Boleh, sebab air tu adalah air yang mutlak, maka boleh. Yang ketiga adalah air embun. Waktu pagi-pagi kalau kita bangun kan, pukul pagi-pagi subuh tu biasanya air embun akan turun. Air embun yang turun ni itu adalah air mutlak, boleh ambil wuduk. Sebab tu bila kita tengok air embun ni yang duduk di atas daun-daun tu, kita boleh ambil dan kita jadikan dia sebagai air mutlak untuk ambil wuduk ataupun untuk taharah, untuk bersuci. Bahagian yang kedua, air yang muncul daripada bumi. 3 yang pertama tadi air yang turun daripada langit. Air hujan, salji yang cair, dan yang ketiga embun. Bahagian yang kedua daripada air mutlak adalah air yang keluar daripada bumi. Apa dia? Yang pertama, air mata air. Air mata air tu adalah air mutlak. Termasuk di antaranya air Zam-Zam tu disebut dengan air mata air. Boleh tak kita berwuduk dengan air Zam-Zam? Boleh. Cuma janganlah orang duk buh tong air tu hampir angkat kaki, basuh kaki, memang kena sekeh setalat kepala orang kan. Jangan duk buat lak macam tu. Tapi nak abang boleh sebab dia adalah air mata air. Yang kedua, termasuk di antara air mata air ni, walaupun kita tengok daripada yang sikit-sikit keluar tu pun, dia tetap dikira sebagai air mata air. Yang kedua daripada bahagian kedua ataupun yang kelima adalah air perigi. Kita pergi di satu kawasan, lepas tu kawasan tu mungkin susah nak dapat air. So kita buat apa? Kita pun korek boring. Korek boring tu panggil backhoe ke apa, ada alat dia tebuk tanah tu 30 meter, 20 meter, 10 meter dalam tanah. Maka jumpalah dan dijadikan air perigi. Maka air perigi tu, air daripada tanah ini, air yang keluar daripada bumi itu termasuk daripada kalangan air mutlak. Baik, dia kata, Ustaz, lagi macam mana kalau air tu bau semacam? Lagi kita akan bincang. Yang keenam adalah air sungai. Air sungai adalah air mutlak. Air sungai adalah air mutlak. Sebab tu kalau tuan-tuan nak pergi sungai, nak ambil wuduk senang macam mana? Nak selesaikan hadas besar, maksudnya nak mandi wajib senang macam mana? Tuan-tuan terjun, niat dalam waktu nak terjun tu, niat nak mandi wajib. Tuan-tuan terjun, tenggelam tu, celup tu, bangun dah selesai dah. Syarat tenggelam semua, kita bangun, selesai dah. Cuma ratakanlah di bahagian-bahagian yang mungkin tak terkena. Contoh pada perempuan, kadang-kadang rambut dia panjang macam hantu Kak Limah tu, rambut tebal macam Alfro ke apa semua tu, kena pastikan air tu sampai kepada bahagian-bahagian di atas kepala dan rambut. Jangan sebabkan nak jaga remuh membuatkan air tak sampai. Dia ada perbezaan. Kalau berwuduk tak perlu kena semua. Dengar ni, kalau berwuduk tak perlu kena semua. Kalau kena semua jenuh, dia suruh kepala kat batang pek macam kan. Ni tapi kalau nak mandi wajib kena semua. Berwuduk tak wajib semua. Minimum adalah 3 helai daripada bahagian rambut. Adapun mandi wajib kena ada semua. Dan juga yang terakhir, air laut. Sungai adalah sungai, laut adalah laut. Dua ni adalah dua daripada mutlak. 7 air mutlak, kita ulang balik. Yang pertama
adalah air hujan. Yang kedua, air salji yang cair. Yang ketiga, air embun. Yang keempat, air mata air. Yang kelima, air perigi. Yang keenam, air sungai. Yang ketujuh, air laut. Maka ini adalah komponen-komponen yang boleh digunakan untuk bersuci daripada 7 bahagian air mutlak. 2 tadi apa dia? Yang pertama 3, yang keempat yang kedua adalah 4 bahagian tadi. Air yang keluar daripada, yang turun daripada langit dan yang keluar daripada bumi. Baik, alat-alat untuk bersuci yang kedua. Baik, yang pertama dulu. Yang pertama tadi ingat bila air disebut dalam kitab Idaman Penuntut. Tuan-tuan cari tuan, tulis nama kitab ni, Kitab Idaman Penuntut. Karangan Syekh Abdul Ghani bin Haji Yahya. Kitab Idaman Penuntut, kitab ashas berkaitan fiqh mazhab Syafi'i dan dia banyak menyelesaikan soal-soal asas dalam agama. Kitab Idaman Penuntut karangan Syekh Haji Abdul Ghani bin Yahya. Seorang tok guru yang mengarang kitab yang banyak memudahkan pada urusan kita lah. Dalam bab pengajian ilmu fiqh mazhab Syafi'i untuk mudah kita faham. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Disebut dalam kitab tu apa? Dia kata semua air yang telah disebutkan ini adalah suci. Tujuh ayat yang kita sebut tadi adalah air-air yang suci tanpa melihat daripada sifat asalnya. Apa makna tak tengok pada sifat asal dia? Sama ada dari sudut warna, putih ataupun hitam. Sebab kadang-kadang air dia ada warna yang berbeza-beza. Contoh, kalau kita tengok ada sungai di Colombia. Tuan-tuan tulis tengok ada satu sungai yang warna dia unik. Dia ada 5 color sungai tu. Dia ada warna merah. Dia ada warna biru. Dia ada warna hijau. Dia ada warna oranye. Oranye tak mau. Dia ada banyak warna. Air sungai tu dia ada banyak warna. Cuba ambil gambar. Dekat tu. Sungai tu dia warna. Maka tidak dilihat pada sifat asalnya. Iaitu di antaranya tak tengok pada warna sama ada air tu putih ataupun hitam. Ataupun air itu sama ada jernih ataupun keruh. Sebab kadang-kadang ada air sungai biasanya keruh. Contoh macam kalau kita tengok sungai di Temerloh. Sungai di Temerloh saya tengok air dia kalau macam air teh ikat tepi tu. Teh cincau, teh mengigau lah, teh apa semua tu kan. Adakah air tu suci? Ya, dia tetap dikira suci sebab air tu adalah air sungai. Tapi dia kata, Ustaz, saya tengok ada orang berak lah air tu. Takkan dia berak keluar satu sungai, tik dia. Tak, tik dia keluar sikit saja, tidak menjejaskan kesucian air. Tapi Ustaz, saya nampak dia kencing sebelah. Dah dia kencing sebelah, janganlah ambil wuduk kat situ, janganlah nangoi sangat. Janganlah duk buat tak erti sangat. Dia member kencing sebelah, dia kata tak apa Ustaz, yang ni air sungai luas. Dia pun pergi ambil wuduk. Kawan dia kencing, dia pergi basuh muka, sempoi punya. Memang flawless lah muka seumur hidup. Maka kalau kita tengok air kencing yang dimasukkan dalam sungai, kalau air itu mengalir dan lebih dari 2 kolah dan sebagainya adalah beberapa syarat yang lain kita akan jumpa, maka suci. Tapi janganlah hang benak sangat, dah tahu kawasan tu kawasan orang semua memang orang berak kencing, dia pun ambil uduk kat situ. Dia kata, Ustaz, memang sebab apa saya ambil uduk kat situ? Sebab air dia masin-masin sikit, sedap nak ambil. Jangan dia buat gelong gitulah. Cuma kata musannif dalam kitab Idaman Penuntut, jangan tengok pada warna dia ataupun keruh ataupun jernih dia. Ataupun jangan dirasa, jangan dipertikai dari sudut masam ataupun masin. Sebab kadang-kadang macam air sungai memang masin lah. Air laut memang masin. Semasin-masin air laut, tuan-tuan cuba rasa air laut mati. Masin dia tahap meninggal, tuan-tuan. Saya 2 minggu lepas saya duduk di Laut Mati di Jordan. Kawasan Nabi Lut alaihi salam kan, kawasan Nabi Lut, kaum Sodom kan. Jadi bila duduk di sana, Allahumma salli alaihi wasallam, mandilah di Laut Mati. Laut Mati ni tak tenggelam, tuan. Jadi siapa yang nak try berenang tanpa lemah, pergilah Laut Mati. Takkan lemah. Dia duduk nanti diterapung, tak tahulah, saya pun tak erti dari segi sainsnya. Dia berkata sebabkan kadar kemasinan, kepekatan jadi garam tu terlalu
tinggi sangat sehingga akan membuatkan tak ada objek yang boleh tenggelam dan tidak ada makhluk yang boleh hidup dalam tu. Jadi di laut mati memang tak tenggelam. Kalau relax, terapung tu kan. Dan waktu tu sajalah try rasa ambil sikit, buh atas lidah. Allahu Akbar tuan-tuan. Masin dia tak boleh bawa bincang tuan-tuan. Masin dia tak boleh bawa bincang tahap kemasinan dia tu. Tak tahulah saya nak abang pun tak kerti tapi kira masin yang teramat lah. Kalau makan tu meninggal terus. Kalau orang kata kalau masakan dia panggil garam secukup rasa, kalau tuan-tuan guna garam laut mati dia tak jadi secukup rasa tuan. Sebab tak ada orang nak rasa sebab masin terlebih. Maka jangan dirasa dari segi rasa dia. Duduk atas bot, dia kata ustaz kami bukan tak mau semayang di atas bot tapi tak ada tempat nak berwuduk, tak ada pai ayak, terkorak dia. Ayak laut itu dah cukup untuk dia ambil wuduk. Boleh je ambil tapi dia kata ustaz saya jadi berlengah, tak payah berlengah sikit je. Yang pasti air itu adalah air yang sah untuk digunakan untuk dia berwuduk ataupun untuk dia bersuci sama ada mandi atau sebagainya. Baik. Yang kedua, daripada alat-alat untuk bersuci, tanah ataupun debu. Yang pertama tadi air mutlak, yang kedua tanah ataupun debu. Debu ataupun tanah ini adalah untuk tayamum. Tanah atau debu ni digunakan hanya ketika untuk bertayamum. Termasuk pada mungkin kadang-kadang kita duduk dalam keadaan darurah. Termasuk kepada orang yang mungkin yang dalam keadaan dia nak bersuci dalam keadaan darurah. Yang ketiga, batu ataupun daun ataupun kertas tisu. Digunakan batu lepas berak, lepas kencing, jangan duk turis. Contohnya lah, kita lalu di kawasan-kawasan yang tak ada R&R ataupun dalam fasa sekarang. Ni fasa COVID-19 ni, kalaulah kita mungkin singgah di R&R, dia sangat terdedah kepada penularan penyakit disebabkan orang berhenti banyak. So kita pun nak ambil langkah selamat, kita pun berhenti kencing dengan berak tepi jalan. Berhenti kat highway, kita tengok line clear sikit, kita pun turun, sampel punya tutup apa semua sikit, kita pun kencing. Lepas kencing maka wajib kena bersuci, ambil mungkin batu. Batu jangan ambil batu bertajam, sadaqallahul azim kalau tuan-tuan. Maka ambil batu yang boleh untuk kita kesat kemaluan kita untuk sekadar nak bersuci dengan syarat. Dalam sebut dalam kitab fiqh yang lain dia kata ambil 3 biji. Ataupun batu yang mungkin agak besar dialih-alihkan dari segi sudut dia. Ataupun guna daun. Daun boleh guna juga. Ambil daun, kita tengok tepi jalan kan ada pokok-pokok yang ni kita pun ambil, and then kita pun lap. Jangan pula pergi ambil pokok daun semalu. Jangan pergi ambil pokok daun yang dia buah gatai tu. Gatai merenyam lagi sepanjang jalan kita. Maka daun pun tengok daun apa. Dia kata ustaz daun ketum boleh tak? Daun ketum boleh, tak ada masalah. Jangan makan je. Ataupun kertas tisu untuk beristinja. Dia kata ustaz macam mana pula kebanyakan negara-negara maju sekarang tak ada ayak tandas depa. Saya pergi di Switzerland, saya sampai di Jerman, di Netherlands, di malah negara-negara Arab pun jadi haru biru dah, jadi bengong habis. Qatar, Dubai, Kuwait, depa lah ni tandas-tandas konon-kononnya nak buat 7 bintang, tak ada ayak. Dan kita orang Melayu tuan-tuan bila kencing berak tak ada ayak ni jadi pening kepala. Saya jadi tu kadang-kadang sebelum nak travel ni kalau boleh di KLIA tu tempat qada hajat, paksalah kalau kencing tu suruh keluar tu, keluar. Kalau hantar keluar siap sebab sagi kita tahu bila transit di Dubai, di Kuwait, di negara-negara yang macam ni biasanya kadang-kadang bilik ayak tak ada ayak. So tak boleh panggil bilik ayak lah, dia panggil bilik tak ada ayak. Tuan-tuan memang banyak negara-negara maju semua dah tandas depa tak ada ayak. Saya pun tak tahulah siapalah. Tuan-tuan cari tak siapa yang buat idea tu? Menyusahkan orang. Depa kata kenapa tak buat ayak ni sebab dia akan jadi kotor. Lagi kotor bila berak kencing tak basuh dengan ayak. Dia pelak dengan tisu. Ya Allah, geli tuan-tuan. Tak tahu nak bayang lah. Rasa macam tiba-tiba tuan boleh bayang kencing ataupun berak tiba-tiba belak dengan tisu, lepas tu nak keluar pergi duduk jumpa dengan orang. Ya Allah, tak boleh tuan rasa. Sadaqallahul azim lah. Tetapi kalau ayak tak ada, ni situasi kalau ayak tak ada boleh digunakan tisu.
Ambil tisu, lap sampai hilang bau, sampai tak ada dari segi bekas, maka dikira sebagai istinja itu dah dikira sebagai bersih. Ada catatan. Disebut dalam kitab Al-Fiqh A'la Al-Mazahib Arba'ah. Dan jilid yang pertama dia kata apa? Kertas tisu boleh dijadikan pengganti batu untuk beristinja. Kalau dalam kereta ada tisu, tak gaduhlah pergi gagah ambil batu juga. Kita pula tak arti batu apa. Ni cerita dia batu-batu dia pergi bersihkan guna batu, selagi ada kuman dan sebagainya akan jadi masalah pula. Kalau ada tisu dan batu, afdal guna tisu. Maksudnya ada dua. Nak tisu ke nak guna batu? Maka afdal guna tisu. Tapi kalau tak ada tisu, maka batu pun batulah. Hantam selalabi boleh. Dan maka tadi ada 3 alat untuk bersuci. Yang pertama air mutlak. Yang kedua debu ataupun tanah. Yang ketiga menggunakan batu, daun ataupun tisu. Okey, jelas tuan-tuan? Baik, alhamdulillah. Tuan-tuan, sebelum kita nak sambung, mohon jasa baik untuk tuan-tuan bantu untuk share dan sebarkan pada orang lain juga, insya-Allah. Bantu untuk share kepada orang lain juga. Baik, saya rasa untuk kitab fiqh kita untuk yang malam ni saya rasa selesai insya-Allah pada tajuk yang ketiga. Walaupun ada sikit lagi tapi tak apalah. Untuk kita nak baca kitab hadis pula sikit untuk masa dalam masa setengah jam ni. Sebab kita mengaji 2 kitab dalam satu masa, jadi memang kena bahagikan masa bagi elok lah.